Baik, kekal aktif dan sihat. Hashtag Teranah di Rumah. Alhamdulillah memperkatakan mengenai dengan perkara ini. Kita berkesempatan untuk bersama dengan Yang Mulia Tuan Yusri Arifin bin Yusof, seorang pengurus gym. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, apa kabarnya pagi ini? Sihat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Di mana ni Tuan sekarang? Masa ni di rumah tuan. Alhamdulillah. Sama-sama kita ni hashtag Teranah di Rumah. Betul. Sebelum kita ni jauh lagi berbual berkenaan dengan kekal aktif dan sihat di rumah ni. Di rumah Tuan ada gym kah? Rumah saya ada gym. Malah saya. Lah. Luar biasa. Jadi mudah saja ya untuk melakukan aktiviti sukan dan juga aktiviti fizikal di rumah ya. Baik, kita ni ingin memperkatakan mengenai dengan tajuk pada pagi ini, bagaimana sebenarnya Tuan ya mula berkecimpung dalam bidang keusahawanan ini, khususnya dalam pengurusan gym ni lah ya. Okey, alhamdulillah saya berkecimpung mulanya dulu melihat anulah arwah saya dulu pun dia pun seorang wakil negara juga. Dari sanalah mula dia berminat dalam berkecimpung bidangan ni. Tahun bila tu Tuan? Tu masih lagi limit tu dulu tu dia macam dia ke gym dulu ke stadium mana ikut dari sanalah mulanya berminat sampai sekarang ni. Alhamdulillah, satu perjalanan yang panjang ya. Ya. Dan alhamdulillah kalau memang minat, indah terasa sebenarnya Tuan Sekejap saya. Okey, baiklah. Jadi apa inspirasi Tuan dan siapa mendorong untuk memulakan perniagaan seperti yang Tuan beritahu tadi, dari kecil sudah meminati ini kan. Jadi siapa yang mendorong sama apa siapakah inspirasi Tuan? Yang mendorong saya memanglah yang pertama memanglah keluarga. Doronglah jadi yang mensupport dari saya kebukaan kawan-kawan pun ada juga, saudara pun ada juga, dari sanalah tu yang mendorong saya dalam bidang ini. Baik, alhamdulillah. Jadi ramai juga yang mendorong ya untuk memulakan perniagaan dan juga perusahaan ini ya. Kalau dari kawan-kawan ataupun saudara mara macam mana? Maksudnya orang mendorong lah, macam kalau macam kau membukanya siapa pun sudah ada peminat barang ini boleh dicobakan lah untuk mendorong. Kita namanya mendorong tu, orang mendorong saya lah. Jadi memang diketahui kalau sekiranya membuka perniagaan ini bukannya sedikit belanjanya kali itu Tuan. Jadi bila kita memang kan. Jadi bila kita mulakan operasi perniagaan ini dan awal-awal tu berapa bajet yang ni orang disediakan, dikeluarkan, dijual, berapa pekerja yang diambil, boleh kongsikan Tuan? Okey, saya kongsikan pasal gym saya ada 2 cawangan awal-awal di rumah tu saya membuat. Memanglah pekerjaan tu memang dikatakan cakap dalam 50-40 memang adalah. Cawangan saya ada 2 di Yusof Gym sama King of the Gym di Kerong. Lepas dari Yusof Gym baru saya membuka di cawangan satu lagi di King of the Gym. So maksudnya pada ketika ini ada 2 cawangan gym lah ya. Dan alhamdulillah memang menelan belanja yang agak besar juga. Jadi memang besar. Ya, baik. Kalau macam itu dari segi pekerja, pengambilan pekerja, petugas, kan 2 kadai indahkan Tuan kan, ke kadai satu ke kadai satu lagi, macam mana tu? Dari segi pekerja di Yusof Gym memang ada bisa ada 2 orang. Dan di satu gym lagi King of the Gym pun dalam 2 orang juga. Okey. Jadi
pengisian yang di dalam gym itu macam mana? Adakah instrukturnya kah? Atau tunjuk cara kah? Ataupun yang sentiasa mengemas dan juga membersihkan kawasan-kawasan gym macam mana? Memang ada dalam gym saya, Dodo Cokkan memang ada train untuk mengajar, untuk menunjukkan kadang-kadang ada yang orang tahu, kadang-kadang ada yang tidak tahu Ya, lurus. dan kebersihan itu diutamakan memang dijagalah. Macam contoh seperti macam zaman itu yang penting tu dicuci, setiap orang main pun dilap, itu yang penting sekali tu. Jadi pada ketika ini seperti yang diketahui akan kita ni di dalam pandemik COVID-19 ataupun COVID-19, bagaimana Tuan melanjutkan perniagaan bis kita? Kan memang diketahui gym tidak buka. Jadi bagaimana kita melanjutkan perniagaan untuk kelangsungan, untuk apa ini orang tetap Business, sihat, teranah di rumah tu macam mana? Okay, pasal ni pandemik COVID-19 memanglah gym pun memang ditutup di Brunei ya. Itulah maksudnya kalau kita exercise pun membuat gym di rumah sajalah, di luar rumah, di dalam rumah. Jadi adakah Tuan sendiri mengadakan kelas-kelas online, tunjuk cara ataupun mungkin sebarang rutin harian untuk diajarkan ya kepada mungkin customer-customer yang loyal ataupun member-member yang mengikuti gym-gym Tuan macam mana? Setiap online atau kami exercise memang adalah ikut-ikut harinya. Macam hari Isnin, kadang hari 2 memang kami ada online lah. Baik, ini ada sedikit paparan klip video. Tuan berada di luar rumah ni melakukan sedikit aktiviti olahraga. Mungkin boleh bercerita ni Tuan mengenainya. Ada dapat dilihat di sini ada pelarian. Ada di luar rumah lah. Di luar rumah sahaja membuat aktiviti dengan barang-barang yang seperti yang saya lihat di sini ada dumbbell ya. Okey, itu salah satu aktiviti. Jadi Tuan, ini kelas online ke ni disaksikan oleh member-member gym Tuan macam mana? Itu saya sendiri tu yang menunjukkan. Yang online memang ada jam-jamnya lah. Itu saya sendiri yang menunjukkan tu cara-caranya. Okey, jadi maksudnya video ini adalah menunjuk cara apa sahaja aktiviti-aktiviti sukan ataupun olahraga yang boleh kita ni buat di rumah. Lurus Tuan? Lurus. Ya. Okey, jadi cara-caranya tu. Memang betul. Jadi Tuan ingin juga di sini kami mengetahui ya bagaimana Tuan menghadapi cabaran dalam membuka perniagaan gym ni. Kan seperti yang diketahui di Brunei ni bukannya 1-2 gym saja ada, memang banyak ada gym di Brunei ni. Jadi apa cabaran yang selalu dihadapi Tuan? Okay, cabaran yang dihadapi begini, memanglah masa ini pun COVID-19 macam gym pun masa ini di Brunei pun banyak juga. Kalau membuka pun di Pasar Kiarong, di sebelahnya pun di Gadong ada juga. Itu memang satu cabaran lah. Tapi macam apapun terjadi pun kami pun mesti juga harus juga ke depan juga. Apa mesti yang membezakan gym Tuan dengan gym-gym yang lain? Mungkin itu soalan yang betul ya. Ya. Keistimewaan gym Tuan dengan gym-gym yang lain macam mana tu? Okey, keistimewaan gym saya kadang-kadang kalau di Kiarong istimewanya parkingnya pasar. Senang parking saja. Parking harus naik saja. Jadi memudahkan orang ramai ya. Jadi tidak susah untuk mencari itulah tempat letak kereta lah. Itulah di antara salah satu keistimewaannya. Jadi ingin saya bertanya juga ya. Kan selalunya gym ni dimonopoli oleh kaum lelaki. Kalau wanita di sana mungkin ada sambutannya macam mana?
Alhamdulillah sambutannya wanita pun ramai juga. Pasal di gym saya ada 2 unit kan di Kerong. Tempat perempuan pun ada disediakan di 1 unit di sebelah juga. Jadinya senang kan untuk orang membuat juga. Okey, itu dia. Luar Jadi, biasa sekali ya. mungkin saya ada wali tadi bercakap mau ke gymnya nanti insyaAllah. Mungkin ada personal trainer, ada disediakan di sana ataupun tuan sendiri yang dapat mentrain orang yang mahu ada mengajar mereka menggunakan cara peralatan-peralatan tersebut. Mungkin ada tuan. Alhamdulillah kedua-dua gym saya ada personal trainer juga di Yusuf Gym dan King of the Gym. Saya sendiri pun juga bolehlah juga sikit-sikit mengajar-ngajar. Alhamdulillah ya. Kalau saya sendiri bolehlah kalau treadmill, dumbbell, barbell. Sekali yang barang-barang yang sophisticated itu memang sedikit susah lah untuk digunakan ya. Memang betul. Memerlukan bantuan daripada orang dalaman lah cara untuk memainkannya. Cepat lurus. Baik, kalau dalam gym tuan sendirilah, kelengkapan ataupun peralatan-peralatan yang ada, mungkin boleh berkongsi ya kepada penonton-penonton kita ni apa sahaja. Peralatan gym saya, alhamdulillah cukup juga untuk digunakan lah untuk orang ramai. Macam treadmill pun ada 3, cukup lah untuk digunakan orang ramai. Alhamdulillah ya. Memang banyak dan juga cukup untuk digunakan oleh para pengunjung-pengunjungnya ya. Jadi berbalik semula kepada topik kita ni tuan ya. Kekal aktif dan sihat teranah di rumah. Jadi mungkin dapat menceritakan kepada kami senaman ya. Begitu juga tips yang akan dibuatlah semasa kita ni teranah di rumah ni. Kalau akan membeli mesin, harga memang beratus beribu lagi ya. Jadi macam mana akan memainkan mainan itu di rumah? Okey, ini pun COVID-19 dan ini pun memang di rumah. Buatlah senaman di rumah seperti mana yang dapat macam jogging, seperti buat push up, mana yang dapat dibuatlah. Cuma ada barang-barang yang kadang-kadang ada dumbbell juga di rumah itu kita ni buat juga mana yang patut kita ni buat. Yang penting masa ni kita ni tanah di rumah lah, tanah di rumah. Jadi tuan ada tips macam mana cara untuk membuat dumbbell di rumah menggunakan peralatan rumah. Saya lihat baru-baru ini di YouTube ada yang menggunakan 1.5 liter air itu diisinya dijadikannya dumbbell. Macam mana tu tuan? Masa ni kalau pakai orang, saya pun dah melihat juga masa ni orang mengisi tu di betul-betul pakai air. Di pakainya senaman lah. Kadang ada tadi pun di rumah dorang ikat arah tayar, dorang tarik-tarik, kira senaman di rumah pulang juga tu. Ada saya lihat juga ada yang membuat apa ni orang ayolah tayar kan di terbalik-terbalikkan. Ada tayar diterbalik-balikannya. Jadi apa fungsinya sebenarnya itu untuk senaman apa tu? Core ke apa ke macam mana? Kalau macam tayar tu dorang gulik-gulik atau kira senaman atau kira ada yang untuk orang mengambil power, ada yang untuk stamina, ya ada kebanyakannya tu. Semua setiap barang ada maknanya lah. Ada untuk khasnya tersendiri macam kalau tayar ialah stamina barangkali. Betul. Kalau sekiranya dumbbell tadinya wali mungkin untuk upper body lah. Upper body, biceps dan sebagainya kan. Body. Okey. Saya tahu Fiza sebenarnya adalah salah seorang ahli gym juga ya. Dulu. Dulu. Sekarang tidak lagi. Dulu. Masa ni tidak lagi. Mungkin di masa depan ialah saya kalau wali ke gym insya-Allah saya akan ke gym juga kembali. Saya sendiri banyak lupa ya akan pergerakan-pergerakan ya rutin-rutin harian yang perlu dilakukan ketika berada di gym ini ya. Yang saya tahu dulu ya berapa tahun lepas lah. Ada hari-harinya leg day, upper body, core. Ada upper body. Kalau menurut susunan tuan macam mana tu perangkaannya? Okay, susunan saya biasalah kalau hari Senin memang main chest tu. Lelaki pun orang banyak tahu, bini pun banyak juga tahu ni kalau hari Senin. Kalau macam hari 2
main sudah tuh kalau hari 3 main back. Kalau dia ni biasanya orang main hari Sabtu tuh. Masa besoknya reskan hari Minggu. Hari Ahad. Pasal payah berjalan tu confirm. Apa yang berjalan tuh? Jadi memang kalau tadi dengarannya orang bini-bini indah dapat mainnya orang mengangkat barat ani takut jadi sado macam laki-laki. Tapi sebenarnya indah ada tu tuan. Sebenarnya sebenarnya bukan tuh ya, bini-bini pun ada main juga. Bini-bini itu yang dia suka jadi sado, tapi ada yang suka juga nih, jangan silap juga. Masa ini pun masa ini terbalik nih, bini-bini pulang banyak menjadi sado nih. Tapi yang sebenarnya tidak akan menjadinya orang macam badan laki-laki itulah, tidak akan berketul-ketul kerana hormon bini-bini itu lain betul itu yang saya kena diterangkan dulu lah. Sama. Dulu saya kisahnya masuk ke gym ni kerana saya pun dulu comel lah. Boleh dikatakan gempal. Jadi sado juga. Bukan sado tuan, berbadan gempal. Jadi saya berlari, gym itu cakapnya jangan berlari saja untuk mendapatkan lean. Badan yang kira cantik lah, slim, lean, kena ada pergerakan yang orang mengangkat barat itu juga. Tapi janganlah terlampau barat dan juga ikut kemampuan diri. Dan juga seperti yang diketahui, ni orang kalau akan jadi sado ni minum apa? Minuman protein, betul ke? Saya tanyakan kepada profesional. Protein. Ya kalau untuk menjadi sado ni, dia berbanyak macam. Ada protein, yang penting diet pun mesti je tu teratur. Yang penting macam berminyak tu dikurangkan, gula. Kalau ini menjadi sado lah, protein memang tu ayam, ikan, sayur. Kalau lelaki, diorang pun faham tu. Bini pun tahu je ni barang ni. Untuk ingin menjadi sado lah. Itu kalau ingin menjadi sado. Kalau saya punya target pada masa itu ingin orang lean. Kalau lean ni mau cantik lah saja. Indah orang kadang-kadang kalau dari gemuk ke kurus mengajut, kulit-kulit itu akan landir karena ini kira mengancangkan sajalah macam itu. Mengancangkan macam iyalah kulit-kulit yang orang lepas kurus lepas gemuk jadi kurus memang macam itu kan jadinya kulit. Jadi di gym tu selain daripada barangan gym macam segala dumbbell ada berjual segala makanan protein kah, ada vitamin kah? Vitamin kah juga. Gym saya kedua-duanya saya ada menjual protein, minuman memang ada jual lah, sama makanan sehat. Makanan sehat yang disediakan oleh tuan sendiri. Pasal memang diketahui ada juga yang menyediakan. Saya sendiri pun ada yang mengantar-antar, ada juga. Saya sendiri pun ada juga membuat, kawan-kawan pun ada juga yang mengantar lah, yang berjual di gym-gym saya tu. Alhamdulillah. Makanan sehat lah. Habis bersukan, mungkin ada buah di sana, ataupun ada makanan-makanan yang lebih sihat untuk menjadi pilihan lah ya. Tapi sekarang tidak dapatlah tuan ya. Kerana kita ni masih lagi tidak dapat. Tidak mengapalah, insyaAllah didoakanlah ya. Yalah, didoakan lepas habis pandemik ini perniagaan bermula seperti biasa. Akan lebih maju lagi. Amin. InsyaAllah. Mungkin saya dan Wali boleh turut serta dalam gym tuan lah. InsyaAllah. Saya akan minta tunjuk ajar mesti datang tu. Jadi tuan, sebelum kita ni berpisah ni, mungkin ada Instagram yang boleh penonton-penonton kita ni follow. Katanya boringku di rumah ni ya. Mungkin Instagram tuan ada mengongsikan tata cara ataupun tips ya yang boleh kita ni lakukan ketika berada di rumah. Maksud saya senaman lah dan juga aktiviti fizikal. Di mana orang ramai boleh follow? Follow IG saya Yusuf Gym dan King of the Gym. Sana ada tu cara bentuk-bentuknya lah untuk di rumah lah. Jadi ada tuan buat naik setiap hari ataupun macam mana pergerakan-pergerakan yang perlu dilakukan oleh orang ramai lah? Di IG saya tu ada tu tiap hari update tu sana, tunjukkan. Ya, kalau akan melihat video yang tadi itu di mana tu tuan? Yang tadi dikongsikan. Yang video tadi, yang tadi tu ada lagi berpost tu. Sekarang lah insyaAllah.
Okey, akan ditunggu Lurus ya. tu. Okey, untuk yang terakhirnya Tuan di sini ya. Apakah perancangan masa depan untuk terus berjaya dan juga apakah saranan ataupun nasihat Tuan untuk mereka yang berminat dalam kerjaya ini? Silakan Tuan. Perancangan saya seterusnya di masa akan datang lebih aktif dan insyaAllah kalau ada yang rezeki lagi akan dibukalah di kawasan macam di Temburong kah, di KB kah. Okey, itu dia. Jadi, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada tetamu kita ni, itu Tuan Yusri Arifin bin Yusof selaku pengurus JIM. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain kesempatan lagi ya Tuan ya. Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Seorang pengurus JIM, Alhamdulillah berkesempatan bersama kita pada pagi ini ya untuk memperkatakan segmen Kekal Aktif dan Sihat #Teranah di Rumah. Walaupun kita ni sebenarnya ni Fiza tidak dapat pergi ke gym, khusus bagi penggemar-penggemar yang suka ke gym ya. Kalau kita lihat di media-media sosial, sebagai contoh tadi Instagram katanya, ya, ataupun sebagai contoh di YouTube dan sebagainya, banyak cara dan juga tips ya dan juga tricks yang boleh kita lakukan di rumah untuk melakukan pergerakan-pergerakan yang berada di gym ini ya. Jadi kalau Fiza sendiri ada pengalaman? Kalau saya sendiri tidak semestinya kita ni ke gym boleh mendapatkan badan yang orang lean tadi ataupun sado tadi. Kalau di rumah pun ada caranya sebetulnya tanpa menggunakan peralatan gym tersebut. Misalan saja naik turun tangga untuk senaman kaki, ataupun di rumah kalau ada sofa, payahlah kan di demo di sini pun dia juga dapat kali tu ya. Tapi yang paling penting ialah kena ada azam yang kuat untuk menjadi menjurus sesuatu gaya hidup yang sihat. Itu selain daripada itu, walaupun sekiranya orang tani bereksersis, bersenaman, permakanan juga perlu dijaga. Ni orang seingat saya, kalau saya tidak silap, 80% dari permakanan, 20% daripada senaman, eksersis tersebut. Jadi kena jaga permakanan untuk kesihatan dalaman, minda dan sebagainya. Maksudnya senaman itu hanya menyumbang 20% ya? Ya, kalau tidak silap saya dah lama dah meninggalkan barang ini. Jadi 80% adalah daripada makanan ya? Daripada makanan jadi penting ya. Sebenarnya dalam sama-sama kita di Teranah di Rumah ini, kurang-kurangkanlah ya mengunjungi dapur. Jadi membuka esbok. Sering-sering kita ni melakukan aktiviti senam dan juga fizikal agar kita ni tidak boring. Ya. Di samping itu juga mengamalkan gaya hidup yang sihat. Sekali lagi kita sarankan untuk anda melihat media-media sosial lah ya, Facebook, Instagram. Mungkin cara-cara ya untuk kita ni melakukan aktiviti senam dan juga sebagainya ya. Kalau saya, itulah yang saya lihat, menggunakan air botol mineral 1.5 liter diisi air, kemudian mengangkat beban sedemikian, melakukan pergerakan-pergerakan yang tertentu. Jadi boleh kata orang, hampir menyamailah dengan pergerakan-pergerakan yang kita ni lakukan. Walau apapun, yang penting adalah walaupun sedikit ada hasilnya. Saya tahu Wali pun dulu selalu ke gym. Dulu batang sebenarnya, satu yang samalah kita. Mudah-mudahan kita ni akan dapat kembali semula untuk terus beraktiviti dan juga berkegiatan ya dalam sama-sama kita ni menjaga kesihatan fizikal kita ni dan juga kesihatan kita ni untuk terus mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat ya. Baik, kita berada di penghujung rancangan. Terima kasih kita ucapkan buat penerbit. Terima kasih kita ucapkan juga buat rakan-rakan juruteknik dan juga rakan-rakan turut sama menjayakan siaran Ramai Pagi kita untuk hari ini. Terus teranah di rumah, terus jaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Jumpa lagi.